Dalam bab 2 juga, selain daripada belajar tentang CPR untuk bantuan kecemasan, anak-anak murid akan belajar juga tentang Heimlich Maneuver. So, Heimlich Maneuver ni adalah bantuan awal kecemasan untuk kes yang tercekik. Tapi sebelum tu jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Helmi untuk lebih banyak video yang bermanfaat. So, Heimlich Maneuver ni adalah bantuan awal kecemasan untuk kes yang tercekik. Dia ada banyak sebab lah kan. Kalau tercekik nanti dia susah nak bernafas apa semua. So macam mana kita nak tahu kata orang tu perlu ditolong ataupun kita kena guna kaedah Heimlich Maneuver kat dia. Yang pertama kita tengok dia duk pegang leher dia saja kan, menunjukkan tanda-tanda awal lah dia tercekik tu. Lepas tu dia tak boleh nak bercakap, tak boleh batuk, susah nak bernafas. Lepas tu kita tengok dia punya kulit-kulit pun dah nampak macam nak biru-biru, hitam-hitam. Okay. So macam mana boleh jadi kes dia tu? Macam ni, cuba tengok lebih dekat untuk Gallery Science ni dah diceritakan. Kita tahu kita ada dua salur yang ada dekat kita punya mulut dan juga leher kita lah kan. Satu salur makanan yang kita bagi nama esophagus. Yang kedua adalah salur pernafasan yang kita bagi nama trachea. Okey. So sebenarnya bila kita tekan sebenarnya bila kita telan makanan, sebenarnya dia ada satu struktur kat sini kalau perasan. Okey, nama dia epiglottis. So epiglottis ni dia akan terlipat sebenarnya, tertutup lah. Lepas tu bila dia terlipat tu, dia tutup sebenarnya saluran pernafasan. Jadi barulah makanan tu akan bergerak terus pergi ke esophagus dan masuk ke dalam perut kita lah. Tapi masalah dia bila makanan tu tersekat dekat salur pernafasan. Itulah yang menyebabkan kes tercekik. Dan apa kepentingan kita kena buat Heimlich Maneuver ni? So sebenarnya kita tahu kan sebab badan kita dan otak especially memerlukan oksigen. Jadi kalau cuba bayangkan udara yang kita sedut tu tersekat kan. Jadi oksigen tak dapat nak masuk pergi ke seluruh badan dan juga pergi ke otak. Sebab tu kalau kita lambat bagi pertolongan cemas untuk orang yang tercekik ni, sila air bulan dia boleh mengalami kerosakan otak dan lagi teruk dia boleh menyebabkan kematian. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak buat kaedah Heimlich Maneuver ataupun untuk bantuan kecemasan bagi orang yang tercekik. So yang pertama adalah lepas kita pastikan simptom-simptom bahawa orang tu memang tercekik, yang pertama kita boleh tepuk dulu belakang dia supaya mungkin kalau ada benda tu duduk kat tak dalam sangat, jadi mungkin dia boleh keluar dengan mudah lah makanan tu. Jadi kalau tak keluar juga, kita boleh pergi berdiri kat belakang dia dan kemudian kita genggam tangan kanan kita macam ni. Okey, tangan kanan kita genggam macam penumbuk tu. Lepas tu kita peluk dia dari belakang dan kemudian kita letak tangan kiri kita atas tangan kanan tu. Okey, kita letak kat situ dan pastikan kita letak di kedudukan yang betul, iaitu antara pusat dengan bawah rusuk dia. Bawah rusuk dia. Okey. Dan kemudian bila kita dah dapat kedudukan yang betul, kita boleh tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. So sebenarnya bila kita buat benda tu dengan kuat dan cepat, sebenarnya tekanan akan tambahkan tekanan dalam paru-paru. Lepas tu secara tak langsung akan menolak keluar benda asing ataupun makanan yang tersekat tu. Okey. Kita tengok macam mana kaedah yang betul untuk melakukan Heimlich Maneuver yang ditunjukkan oleh Adik Farah. Pertama kita suruh dia batuk dulu. Kalau tak boleh batuk juga, tak keluar juga benda tu, kita kena tepuk belakang dia banyak 5 kali. Benda yang dalam yang terlekat tu, kita kena buat Heimlich Maneuver. Pastikan dekat bahagian perut ni. Buat tangan macam ni. Mudah je kan. So kita tengok satu lagi contoh demonstrasi yang dilakukan oleh Adik Fatur Rahman dan apa yang dibetulkan oleh Haji Fazil. Bila saya tutup saja. Tutup tak boleh dia kena ni. Jangan risau kalau anda duduk seorang-seorang, tak ada siapa nak tolong. Kita boleh juga masih selamatkan diri kalau kita tercekik.
iaitu kita buat kaedah yang sama, iaitu kita letakkan tangan kita sendiri dekat kita punya bawah pusat antara pusat dengan bawah rusuk. Lepas tu kita boleh tekanlah kuat-kuat. Kalau tak dapat, mungkin tak mampu, dah tak ada tenaga sebab tengah bergelut, boleh juga pergi cari kerusi ataupun meja, bongkokkan badan, lepas tu boleh tolak lah supaya benda tu keluar lah daripada kita punya badan. Okey, yang penting konsep dia senang saja. Bila kita bagi tekanan tu dekat kita punya paru-paru tu, dia akan tolak keluar lah benda tu balik. Okey.